Baik, kembali kalau kita tengok, permulaannya nak jadi asas ni ialah bermula pada Knight Templar. Tahu Knight Templar? Bermula perang salib tu, siapa pengasas perang salib? King dia, raja dia, pengasas dia ialah seorang padri yang dipanggil Paus Urban atau Paus Urbanus II. Dialah mencadangkan perang salib ni. Jadi perang salib ni sebenar tak ada dah cintakan kedamaian, tapi dia lebih kepada materialisme. Sebab zaman tu ialah zaman Eropah, zaman Dark Age. Apa Dark Age? Zaman kegelap, zaman kegelapan. Tapi dia duk tengok kekayaan, kemewahan, kemakmuran belah mana? Belah timur kan? Di belah timur. Jadi mereka datang nak jajah, nak rebut balik hasil mahsul tadi, dan yang penting nak dapatkan bumi Palestin yang di dalamnya ada Jerusalem, iaitu Haikal Sulaiman. Jadi dia mengetuai satu konsili ataupun panggil persidangan Claremont. Jadi bermulalah tahun tu tahun 1095. Jadi sepanjang perjalanan ni nak sampai 1095 sampai 1099 baru sampai Jerusalem. 4 tahun tengah jalan ni mereka banyak bantai orang-orang Islam. Mereka bunuh juga sebahagian besar orang-orang Yahudi. Bila ini berlaku 1099 baru sampai Jerusalem. Kepung pula 5 minggu. Akhirnya minggu yang kelima mereka berjaya pecah masuk. Dan inilah berlaku peristiwa paling sadis, paling menyayat hati dalam sejarah. 2 hari saja mereka jarah, 2 hari saja mereka rata, hampir 40,000 Muslim mati terkorban. Juga sekali dengan manusia-manusia bangsa Turki dan Saraken. Mereka rampah Jerusalem dan mereka melakukan kezaliman dan penganiayaan ini. Sampailah 20 tahun kemudian, pada tahun 1118, 2 ksatria daripada Perancis, Hugh de Payens dengan Godfrey de Saint-Omer, menubuhkan Knight Templar secara betul-betul dianggotai oleh 9 yang lain. Mereka ni asalnya, Knight Templar ni ialah tentera-tentera miskin yang percayakan Jesus Christ dan kuil Sulaiman. Tapi akhirnya sebab material tadi mereka jadi kaya. Mereka buat apa? Mereka kau untung melalui peziarah-peziarah Kristian yang datang daripada Eropah yang nak melawat bumi Palestin, terutama nak pergi dekat kuil ataupun Haikal Sulaiman tadi. Jadi bila tanah ni mereka dah jarah, orang-orang Eropah boleh datang sesuka hati. Jadi penziarah-penziarah Kristian terutama yang datang nak ziarah tempat ni, mereka buat satu sistem yang dipanggil credit and check. Hampir-hampir nak menyamai sistem perbankan sekarang. Dia start di sini dah. Kemudian mereka menjalankan urus niaga yang dikatakan pada awal abad-abad tu dikatakan kapitalis dah bermula dengan perniagaan berbasiskan bunga ataupun riba. Mereka jadi kaya serta-merta. Sebab yang dulu mereka bawa topeng iman Kristian, bawa simbol-simbol Kristian berupa-rupa salib dan krusid. Tetapi dalam hati mereka nak dapatkan keduniaan, kemewahan. Jadi akhirnya secara ringkas 1187 seorang pahlawan Islam datang ke sini bertempur dalam perang Hittin. Siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. 1187 perang, menang kita. Bila menang kita, mereka balik semula. Mereka balik, mereka pergi kawasan Eropah. Hak ni pula jadi pening. Raja-raja Eropah nak menangani politik mereka. Mereka pula dah serang-serang gereja, mereka dah serang padri-padri, mereka dah serang kependetaan. Sebab mereka duduk di Jerusalem, mereka jumpa satu benda. Hak bawah kuil Sulaiman, hak zaman Nabi Sulaiman tu, buku-buku sihir. Hak ni lah digambarkan harta dalam filem National Treasure, lakonan Nicolas Cage tu kan. Mereka dah bawa balik kitab-kitab sihir ni. Hak teras dia aliran Kabalah tadilah. Bentuk-bentuk ritual, occult dan penyembahan bagaimana nak berhubung dengan iblis, syaitan dan dajjal. Jadi akhirnya kerenah-kerenah mereka ni dapat dihidu oleh raja-raja di Eropah. Akhirnya atas campur tangan orang-orang terpenting 1307 Raja Perancis Philip de Bell mengumumkan penangkapan anggota-anggota Knight Templar ni. Gabung pula dengan Paus Clement. Padri masuk serta, gereja masuk serta menyokong Raja Perancis tadi, maka ditangkaplah. Lebih kurang selang 7 tahun kemudian 1314 Grand Master dia iaitu Jacques de Molay. Jacques de Molay ni dihukum. Lalu dia mati. Kemudian geng-geng hak lain ditangkap tu dibicarakan. Tapi walaupun demikian hakikatnya ada mereka yang berjaya lolos dan lari. Mereka cari satu-satunya negara di bumi Eropah yang tidak percaya kepada gereja Katolik pada abad tu. Siapa? Negara mana? Scotland.
Mereka pergi ke Scotland, minta perlindungan. Siapa Raja Scotland masa tu? Robert de Bruce. Robert de Bruce lah lindungi mereka. Akhirnya mereka bergabung dengan siapa? Di sinilah start. Mereka nak bergabung dengan geng-geng hak datang daripada banjaran Kaukasian, banjaran Eurasian, hak keluar daripada tembok-tembok Zulkarnain. Hak keluar daripada tembok-tembok Zulkarnain dah keluar, mereka naik ke arah utara. Kemudian mereka jadi orang-orang Viking. Lalu lama-kelamaan mereka tukar sejarah di sini. Asal mereka bangsa lain, asal mereka Normandy dengan Celtic. Tapi kemudian mereka tukar sejarah, mereka katakan mereka sebagai berbangsa Anglo-Saxon. Mereka jadilah tukang-tukang batu, tukang-tukang pembina. Bergabung pula dengan geng hak lari tadi, lalu terbentuklah Lodge Freemason yang pertama di dunia, Scottish Rite. Inilah secara rasmi barulah dikatakan Freemason benar-benar wujud. Tapi benda hak bawa tu, hak zaman Namrus lagi, isi kabalah dia. Sebab tu, siapa yang jadi ahli Freemason, kalau setakat naik pangkat, dia boleh ditabalkan di mana-mana lodge seluruh dunia. Tapi bila dia dah masuk 33 degree, 33 tahap degree, dia perlu ditabalkan di Scotland. Zaman Scottish Rite tu kita perlu faham. Tu zaman dia zaman penyatuan England tu. Zaman kalau kita tengok filem Braveheart, tahu tak filem Braveheart? Lepas tu lah lodge-lodge ni berkembang. Ada di Amerika, ada di situ, ada sini. Bergabung pula dengan Illuminati. Illuminati ni, 13 keluarga tu lah. Keluarga Astor, keluarga Bundy, keluarga Collins, keluarga Freeman. Gabung pula dengan Merovingian. Keluarga-keluarga diraja. Lah ni yang jadi teras paksi dan ketua kepada Merovingian dan 13 keluarga Illuminati siapa? Ratu Elizabeth. Lepas tu bergabung pula dengan hak lain. Ada CFR. Ada Electoral Commission, ada Skull and Bone, macam-macam nama lagi lah. Ada pun nak letak kecil-kecil tu, hak division dia. Tapi hak teras ada pada Freemason, ada pada Illumination. Yang pasti kita nak suruh faham benda ni lama dah. Agenda ni nak dibawa oleh siapa? Oleh Namrus lagi. Dulu dia dah nak buat OWG, One World Government. Dan hari ini dia buat dalam bentuk baru NWO, New World Order. Sebab apa mereka nak ratah sangat Baghdad? Pasal apa nak serang sangat Iraq? Mungkin kata bab peluru berpandu, mungkin kata bab peluru tu, mungkin kata bab minyak, mungkin kata bab tu. Tapi ingat, ini bumi siapa? Ini bumi nenek moyang dia dulu. Tamadun Babylon ada di sini. Dan hari ini mereka menggunakan sistem-sistem nak menghancurkan setiap agama, menghilangkan hubungan antara manusia dengan Tuhan dia. Sedar ke tak sedar? Faham ke tak faham, perasan ke tak perasan, hari-hari kita sedang dikikis sekarang. Bagaimana bentuk dia? 8F. Nombor 1, faith. Dari sudut akidah, ringkas-ringkas. Lepas faith, dia akan dari sudut financing. Hak bank, hak riba, hak apa tu dari sudut keuangan. Yang ketiga, food, makanan. Dia akan masuk melalui makanan. Hak syubhah pun ada, hak tak halal pun ada, hak haram pun ada. Jadi kita duk makan, kita duk sumbat dalam perut kita, kadang-kadang kita tak perasan tu tak halal, itu haram, hak ni syubhah, hak ni tak ketahuan. Yang keempat, biasa orang perempuan pakai lawan-lawan, pakai baju fashion. Fashion dia akan keluar macam-macam, kita pun pakailah juga macam-macam, tak kira fashion apa. Antara lain ialah filem. Filem macam-macam, mereka serat, mereka punya benda-benda di bawah pengaruh minda bawah sedar. Kemudian ada fiction. Fiction ni dia nak bawa cerita alien lah, UFO. Dia nak start dah, maksudnya ada makhluk angkasa, ada alien tak boleh berhubung dengan manusia. Dan ada kabar alien ni nak serang dunia. Hakikatnya UFO tu siapa? UFO tu teknologi manusia, tu teknologi Jerman selepas Perang Dunia Kedua. Manusia tu manusia lah, campuran dengan makhluk-makhluk halus tu lah, jin ke iblis ke setan ke. Dia boleh buat. Setakat nak merupa tu iblis boleh buat. Merupa sat jadi muka lagu ni, perak-perak tangkap gambar. Hakikatnya lama dah jin iblis ni. Dia masuk dari sudut fiction. Lepas tu dia masuk dari sudut kadang-kadang freedom, kebebasan. Dia marilah kok celah perempuan pula. Kebebasan, nak hak wanita. Wanita mesti sama dengan lelaki. Hak kami mesti disamaratakan. Lepas tu keluar pula LGBT. Tahu LGBT? Apa dia? Alas sekali. Fandom. Budaya mengidolakan. Dulu mereka sembah berhala. Dia nak suruh orang Islam sembah berhala, sembah patung, tak boleh dah. Last kali mereka cipta idola. Dalam bentuk ahli sukan ke, ahli muzik ke, orang-orang kenamaan, kita pun jadikan idola. Jadi masuk bilik anak kita, tengok di dinding, Lionel Messi. Tengok di dinding, Lady Gaga. Tengok di dinding, Britney Spears. Tengok di dinding, tak ada seorang rabuk pun hak Islam.
Itu budaya fandom. Tak sembah tapi jadikan mereka tu idola. Penyanyi tu, ahli sukan ni, hak orang, hak kita, hak budak-budak duk minat lah ni. Inilah budaya fandom. Setakat malam ni saya nak bagi yang base, saya nak bagi yang asas, saya nak bagi yang dasar. Nak suruh nampak dulu bagaimana bentuk, tata cara, pergerakan, agenda dan susunan. Susunan ni sebenarnya dah ada dalam Book and Chronicle. Nama-nama tadi tu mereka dah menggerakkan cara susunan piramid mereka. Atas tu siapa, yang kedua siapa, yang ketiga ke siapa, yang bawah sekali golongan slave. Slave tu siapa? Tak mau mengaku pun kena terima hakikat, hamba tu ialah kita lah. Hak duk terima kemewahan, hak duk terima untung, hak duk terima duit hari-hari, golongan atas tu. Golongan elit. Golongan tu lah duk perah kita, duk zalim kita. Kita nak suruh kenal Freemason tu bukan apa. Sebab kumpulan ni lah yang digelar kumpulan elit sekarang. Hak duk tengah pegang dunia ni masih lagi keturunan yang sama. Keturunan siapa mereka ni? Rothschild, susu galur dia, nasab dia, salah silah dia, sampai pada siapa? Namrus. Hak baki lagi? Fir'aun. Golongan yang sama, kumpulan yang sama yang masih memerintah dunia dulu sampai sekarang. Fir'aun dah mati, tapi kefir'aunan tak pernah mati lagi. Namrus dah mati, kenamruzan pun tak pernah mati lagi. Kefir'aunan dan kenamruzan masih lagi memerintah dunia sampai hari ini.